Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, Pakar Psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hari ini saya nak berkongsi tentang topik yang selalu ditanya bila orang bercakap tentang topik pengurusan emosi, pengurusan stres dan psikologi, iaitu tentang satu sifat yang kita selalu buat, iaitu overthinking. Overthinking ni pada setengah-setengah orang mungkin jadi satu masalah yang sampai tahap mengganggu kehidupan mereka. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang overthinking, dan saya nak kongsi secara khusus hari ini 8 tips tentang bagaimana nak mengatasi overthinking. Pernah tak kita perasan, dan kadang-kadang dalam waktu-waktu yang tertentu, kita berada dalam situasi di mana fikiran kita tak boleh duduk diam. Kita fikirkan macam-macam perkara dan seolah-olah sedang merayau-rayau dengan destinasi yang tidak menentu. Kejap fikir pasal satu masalah, kemudian fikir satu masalah yang lain, dan seolah-olah macam orang yang baru keluar daripada penjara. Dan kadang-kadang kalau kita perhatikan pemikiran kita tu daripada satu topik kepada satu topik yang lain, dan terbawa-bawa sampai seolah-olah macam kita sedang melayari pelbagai web dalam satu masa. Dan kebanyakan orang, bila dia memikirkan sesuatu perkara, overthinking itu akan bawa dia kepada dua destinasi yang utama. Iaitu yang destinasi yang pertama, dia memikirkan jauh ke belakang, iaitu tentang perkara yang telah berlaku, yang telah dilakukan. Dan selalunya pemikiran ke belakang ini akan membawa perasaan sedih, bersalah, kesal. Satu lagi destinasi ataupun direction adalah memikirkan kehadapan, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, yang selalunya akan membawa kepada perasaan anxious, risau, takut, ketidakkeruan, tidak tentuan. Overthinking bukan penyakit. Overthinking bukan nama diagnosis. Tapi overthinking boleh jadi antara indikator ataupun petanda bahawa emosi dan psikologi kita sedang terganggu. Ada penyakit-penyakit mental tertentu seperti depression dan anxiety, antara ciri-cirinya adalah dia akan mengganggu pemikiran. Namun tidak semua overthinking itu adalah menandakan bahawa anda mempunyai penyakit mental. Walau bagaimanapun, apapun bentuk overthinking itu sendiri membawa maksud memikirkan sesuatu secara berlebihan. Dan bila sesuatu itu berlebihan, sudah tentu dia akan bawa masalah. Lebih gula, lebih lemak, lebih kalori, semua ni akan bawa penyakit, bawa masalah. Sama juga dengan berfikir. Apa antara tanda-tanda kita ni overthinker? So, ini antara tanda-tanya. Saya sentuh beberapa contoh untuk kita reflect adakah kita ni termasuk di kalangan mereka yang overthinker. Antaranya adalah bila seseorang itu asyik memikirkan sesuatu yang telah berlaku dalam kehidupan dia over and over again, dan perkara tersebut mengundang perasaan-perasaan emosi-emosi yang negatif. Kadang-kadang bila dia lakukan satu kesalahan tu dah berakhir. Mungkin kesalahan pada waktu peperiksaan, kesalahan dalam waktu kerja, kesalahan dengan anak dan sebagainya. Tapi lepas sehari, 2 hari, dia masih lagi memikirkan. Ataupun kadang-kadang kita terperangkap dengan persoalan-persoalan, kenapalah, kalaulah aku buat macam tu, kalaulah aku tak buat macam ni. Ataupun kita terperangkap dengan pemikiran yang membawa kita kepada apa yang belum berlaku. Tapi kita sudah mula fikir, kalau aku tak boleh buat macam mana, kalau nanti jadi macam ni macam mana. Dan pemikiran ini datang dalam keadaan kita susah untuk kawal. Walaupun kita kata tak payah fikirlah, benda tu tak penting pun, benda tu bukan perlu fikir sekarang pun, tapi dia keep on coming. Sampai akhirnya kita jadi penat. Dan sebab kita asyik terbau-bau dengan pemikiran yang ada. Jadi ini mungkin tanda-tanda yang kita perlu perhatikan, kerana bila dia berlaku secara berlebihan, sudah tentu dia akan memenatkan. Penat fizikal kita boleh rehat tidur, tapi bila kita penat mental, penat emosi dan psikologi, kita bimbang, dia akan bawa kepada burnout dan akhirnya membawa kepada masalah mental yang lebih serius. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi next perkongsian ini saya akan cerita tentang 8 tips yang kita boleh lakukan untuk mengatasi sifat terlalu berfikir secara berlebihan ini. Dan saya simpulkan tips ini menggunakan demonik yang mudah untuk diingati, iaitu A, B, C, D, E, F, G dan H. Okay. So kita
go through satu-satu dan kita lihat yang mana daripada A, B, C, D, E, F, G, H ini yang kita belum lakukan dan mungkin kita boleh cuba. Dan semua tips ni dia bersifat praktikal. Kita kena experience, kena buat, kena praktis baru jadi. Dan kalau baca sahaja, dengar sahaja, tak buat, tak apply dalam kehidupan, dia takkan jadi. Tapi sebelum tu, sebelum nak amal 8 tips ni, tips yang pertama yang kita kena settle adalah tips untuk bantu diri kita bertenang dan relax. Bila kita anxious, bila kita risau, bila kita banyak fikir, otak kita dalam mood stress. Bila otak kita dalam mood stress, dalam otak kita ada satu bahagian nama dia limbic system yang mengawal emosi kita. Bila limbic system ini activated, dan dia teruja, dia jadi excited, dia akan menyebabkan perembesan hormon-hormon stres seperti cortisol, adrenalin, yang akan menyebabkan fikiran kita jadi lebih clouded, lebih crowded. Jadi first step sebelum kita buat A, B, C, D, E, F, G, H ni adalah amalkan tips-tips yang ringkas, mudah, praktikal untuk bantu diri kita tenang terlebih dahulu. Contoh yang paling simple adalah relaksasi dengan kaedah-kaedah yang kita boleh amalkan dalam tempoh yang sekejap. Contohnya, pernafasan dalam, deep breathing for example. So deep breathing tidak menyelesaikan masalah kita, seperti yang saya selalu sebut, tapi deep breathing bantu control, reduce activation of kita punya limbic system tadi. Jadi, bila kita bernafas dengan baik, teratur, tenang, kita punya vagus nerve yang run daripada otak sampai ke paru-paru, ke perut, diaphragm, dia akan sense kita punya belly breathing kita, pernafasan perut kita tu, dan akan hantar signal. Vagus nerve ni dia akan activate parasympathetic response. So parasympathetic response ni akan reverse sympathetic response. So sympathetic response tu yang buat kita stress, berdebar, jantung jalan laju dan sebagainya. So kita nak lawan dia, kita activate lawan dia. Lawan dia ialah parasympathetic. Jadi deep breathing ni sangat powerful. Cuma kita kena amalkan selalu. Kita kena masterkan dia. Dia tak boleh buat first time masa kita stress. Kita kena selalu amalkan dia. Dia macam orang berlatih silat. Kalau dia sekali-sekala sahaja dia bersilat masa dia nak berlawan dengan musuh, dia tak akan jadi. Dia akan pincang. Tapi kalau dia berlatih setiap petang, jadi bila dia perlukan kemahiran silat itu, dia akan buat dengan baik. Dan ada banyak lagi cara untuk relax yang kita boleh amalkan yang bantu. Sebab overthinking ni dia signal kita tengah stres. Jadi bila relaxation berlaku secara regular, itu salah satu cara untuk avoid overthinking from ever happening. Okay? So pilih yang mana yang relate dengan kehidupan kita dan cuba untuk kita amalkan. So let's go through satu-satu secara ringkas apa yang kita boleh buat. A yang pertama adalah attention. When you feel distressed, stop what you're doing and pay attention to your inner dialogue. What is your mind trying to tell you? Yang bermaksud, mulakan dengan menyedari bila kita start overthinking ni. Sebab overthinking ni dia tak jadi tiba-tiba. Dia akan start sikit. Jadi penting untuk kita sendiri sedar. Be mindful, cakna, aware yang bila keadaan selalunya overthinking akan datang, apa tanda-tanda kita dah mula nak start overthinking dan apa yang perubahan yang kita alami bila kita start overthinking. Jadi penting bila kita dalam keadaan stress, practice teknik stop. Berhenti, take a step back, take a deep breath. Perhatikan apa yang kita sedang alami, apa yang kita sedang fikir dan apa yang kita sedang lakukan sebelum kita proceed. So penting untuk kita practice teknik mindfulness. Dan kalau nak tahu tentang detail mindfulness, boleh tengok video saya, search Dr. Rozan Nizam Zakaria, mindfulness, atau baca sumber-sumber lain tentang mindfulness. Sebab ini antara benda yang paling basic. Kalau kita tak boleh control kita punya attention untuk fokus kepada sesuatu perkara yang lebih neutral, kita akan susah untuk amalkan B, C, D, E, F, G, H yang seterusnya. Okay. So, seterusnya B, belief. Okay, so belief bermaksud bila datang pemikiran, always set dalam kepala kita bahawa ini hanyalah fikiran yang datang dan pergi. Fikiran
bukan semestinya fakta. Fikiran bukan realiti. Fikiran bukan semestinya hakikat. Ini penting sebab ada kalanya bila kita overthinking, pemikiran itu akan buat kita merasa tertekan disebabkan apa yang pemikiran itu cuba bawa. Pemikiran datang, kau ni tak berguna lah. Kalau kita terus percaya pemikiran kita itu, dia akan buat kita rasa sedih, down, rasa putus asa. Tapi kalau datang pemikiran aku tak berguna dan kita tarik nafas, realize, pemikiran kata aku tak guna tu datang dah. Okay, itu satu pemikiran. Tak semestinya bila pemikiran nak kata aku tak berguna, maksudnya aku memang tidak berguna. So always have this inner dialogue inside our mind di mana kita tidak semestinya percaya apa sahaja lintasan yang ada dalam pemikiran kita. Ini penting sebab yang kita nak buat adalah cuba untuk reframe kita punya mindset. Cuba untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Bagaimana caranya? Bila datang pemikiran, instead of kita surrender kepada pemikiran tersebut, always think about simple tips which is think. T-H-I-N-K. Pertama, is it true? Bila pemikiran kata aku ni tak berguna, adakah 100% betul? Ataupun mungkin 50%, 20%, 30%? Is it helpful? Bagus ke bila aku fikir aku ni tak berguna? Bantu tak aku untuk belajar? Bantu tak aku untuk sertakan tugas? Bantu tak aku untuk jadi ibu ayah yang baik? Inspiring. Adakah talk ni buat aku jadi lebih baik? Adakah dengan berfikir bahawa aku tidak berguna, pemikiran tu buat aku jadi lebih berjaya? So always question that. Is it necessary? Perlu ke nak fikir aku ni berguna ke tak berguna pada waktu ni? Ada banyak lagi perkara yang aku perlu fokus, tapi datang pemikiran aku tak berguna, perlukah aku berfikir tentangnya pada waktu ini? Dan hari sekali, kind. Bagus ke kalau kita cakap dekat orang lain, kau ni tak berguna? Jadi, adakah kalau benda tu tak bagus untuk orang lain, benda tu bagus untuk kita? Kita tak cakap dekat orang lain, kau tu tak berguna. Tapi kenapa kita nak cakap pada diri kita, aku ni tak berguna? Jadi, think before kita bersetuju dengan apa yang ada dalam pemikiran kita. Kalau anda nampak, ada orang tanya, letihlah doktor, kita dah banyak berfikir, lepas tu nak suruh think pula. Sebab tu saya kata, mulakan dengan cuba untuk relax. Tarik nafas, hembus, fokus kita punya attention dekat kita punya pemikiran. Masa tu, kalau kita nak buat think ni sambil driving, sambil tengah jaga anak, sambil bagi makan kat kucing, memang dia takkan jadi. Tapi kalau kita take a deep breath and cari ruang and duduk dekat tempat yang lebih selesa, cuba untuk to have this calming and reassuring inner dialogue dalam kepala kita, insya-Allah dia boleh berlaku. So, always remember, macam yang saya selalu sebut, focus on things that we can control and avoid or let go things yang kita tak boleh nak control. Contohnya, fikiran kita kata, kau ni tak berguna lah. And benda simple macam tu pun kau tak boleh buat. Orang minta tolong, kau tak nak tolong. Contoh. Jadi, fikir balik. Hasil usaha yang kita nak harapkan tadi tu, dalam kawalan kita ke di luar kawalan kita? Kalau dia dalam kawalan kita, kita fokus tak apa. Kalau kita di luar kawalan, kalau itu di luar kawalan kita, kita kena belajar untuk let go, melepaskan. So, always focus on things that matter and things that we can control. Sambung C. C adalah challenge. So, salah satu benda yang kita perlu buat adalah untuk kita cuba bawa pemikiran kita ke arah perkara yang lebih besar. Contohnya, ada satu komen dekat Facebook, komen dekat Twitter, Instagram yang buat kita sakit hati. Jadi kadang-kadang kita perlu tarik nafas dan ingatkan diri kita. Apa benda yang lebih besar daripada one comment on the Twitter? Mungkin benda yang lebih besar adalah aku nak sihat, aku nak gembira, aku nak bahagikan keluarga aku. Jadi adakah berbaloi kita abaikan anak, keluarga, isteri, kerja, belajar semata-mata sebab satu komen dekat Facebook, Twitter contohnya. Jadi always challenge. Do I want to be in this position? Do I want to follow these thoughts? Do I want to surrender to this belief yang mengatakan sekian-sekian? So, fokus dengan
pemikiran tersebut? Challenge. Is it a fact? Is it an opinion? And so, ini benda-benda yang kita kena cuba untuk buat. And then, seterusnya D, discount. Discount bermaksud acknowledge, menerima bahawa anxiety has been dominating your thinking dan kita perlu belajar untuk let the unhelpful thoughts go. Discount ni maksudnya kita buang-buang sikit-sikit lah. Jadi kita dah challenge tadi, kita dah challenge kita punya belief. Kalau belief kita, bila kita think tu, kita dah decide yang ni unhelpful, ini unkind, yang ni unnecessary. Jadi kita kena belajar untuk let go. Maksudnya kita belajar untuk menerima bahawa itu bukan benda yang merujuk kepada kita. Itu bukan benda yang kita sepatutnya buat. Saya nak kongsi satu hadis dalam konteks ini. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, apabila kamu ditimpa sesuatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, kalau saya tadi berbuat begini dan begitu, nescaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikhendakinya pasti akan dilaksanakan. Sesungguhnya perkataan kalau akan membuka jalan syaitan. And so ini peringatan yang sangat baik untuk kita. Kerana Nabi dah sebut tentang bahaya bila mana kita layan kalau-kalau yang singgah dalam pemikiran kita. Satu lagi hadis yang juga berkait rapat dengan B, C dan D tadi, iaitu hadis riwayat Bukhari yang menyebut tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam, sama ada penat, sakit, susah, dan kedukaan, kesusahan, wa'ima, duri yang menikam kaki sekalipun, melainkan Allah telah menjadikan sebahagian daripadanya asbab untuk dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu lagi cara untuk kita reframe cara kita fikir. Dan bila datang musibah, contohnya benda tu buat kita berfikir, kenapalah macam ni. Tapi pemikiran kita untuk ajar discount, untuk let go. Let go dengan guna perspektif yang berbeza. Mungkin semua tu telah tersurat. Dan kalau aku tak hilang duit pada waktu tu, mungkin duit tu nanti akan bawa dekat tempat lain yang mungkin bermasalah dan sebagainya. So, apa juga perspektif yang lebih baik mengajar kita untuk melihat sesuatu itu dalam konteks yang lebih positif. E, explore options. Okey, maksudnya apa? So kita dah tahu dah. And so yang tu pikiran tak berguna, ini pikiran yang tak bagus, ini pikiran yang tak perlu, ini pikiran yang tak penting. Jadi E adalah explore option. Maksudnya kita kena start fikir. Okay, kalau betul itu tak perlu difikirkan, ini tak perlu difikirkan, tapi still ada masalah, still ada problem. So apa yang kita kena fokus sekarang? Apa pilihan yang kita ada? Jadi pada waktu ini penting sebab kita nak move forward. Kalau kita start overthinking, one of the results adalah kita akan stuck, kita akan terperangkap. Jadi kita try untuk archive the past, explore present and see the new vision untuk future. So kita ada masalah tadi, kita fikir diri kita tak berguna, kita tahu dah pemikiran itu tidak bagus, tapi kita tahu ada masalah, kita fail. Jadi apa yang kita perlu buat, start fikir apa yang kita boleh lakukan sekarang. So instead of kita dwell into pemikiran kenapalah aku fail, kenapalah aku dapat subjek ni, kenapalah lecturer buat macam ni, then start fikir apa yang ada sekarang. Sekarang ni adalah aku kena register new semester contohnya, dan aku start kena plan study group, plan study action aku sekarang. So that's forward. Sebab penting untuk kita ingat, apapun masalah dalam hidup ni kita ada 4 pilihan. Sama ada untuk kita selesaikan masalah. Kalau masalah tak boleh selesai, kita deal dengan emosi yang ada. Kalau masalah still tak boleh selesai, kita cuba untuk tolerate dengan masalah. Ataupun kita kekal bermasalah. Jadi moving forward is about pilihan 1, 2 dan 3. Tapi kalau kita pilih untuk stuck, tak nak move forward, kita akan stuck dekat pilihan yang keempat. So, always remember masalah. Kalau baca buku saya, Solusi Stres, saya sebut tentang masalah actual dan masalah eventual. So, saya tak cerita dekat sini. Boleh refer buku saya, Solusi Stres, untuk faham lebih lanjut tentang actual dan eventual problem dan bagaimana kita boleh bantu diri kita untuk selesaikan masalah.
So, bila dah selesai masalah, another way yang kita boleh buat untuk bantu pemikiran kita adalah G, iaitu gratitude. Gratitude ni bermaksud kita cuba bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita pada waktu ini. So, jangan fikir jauh sangat ke belakang, jangan fikir jauh sangat ke depan. Apa yang ada dekat tangan kita ini, kita cuba untuk fokus. Cuba untuk syukuri. Betul kita pass, tapi at least still ada subjek yang kita okey. Betul kita sakit, betul kita ada diuji dengan masalah kesihatan, tapi sekurang-kurangnya kita ada family. So, ini contoh-contoh benda yang akan bantu meredakan kita punya overthinking. So, always cuba untuk fikir di mana lagi ruang yang kita boleh bersyukur. So, be kind to yourself. Cintai diri anda dan suacinta. Macam mana caranya? Boleh tengok dekat buku saya Solusi Stres. Saya detailkan satu-satu apa yang kita boleh buat untuk tunjukkan bahawa kita mencintai diri kita. Bila kita overthinking, kita akan overheat our mind. And so macam kereta juga. Kalau tak sayang kereta, bawalah kereta 10 jam tak berhenti-henti. So kita akan cepat sampai, tapi kereta kita berisiko untuk rosak. Tapi kalau sayang kereta, walaupun lambat, kena berhenti-berhenti, tapi kita perlu buat. Dan H, yang terakhir sekali, hands up ataupun simbol kepada berdoa. Jadi ini antara perkara juga yang penting kita perhatikan bila kita diuji dengan masalah overthinking. Always find jalan untuk kita dapat spiritual respite. Dan antaranya adalah dengan kita berdoa dan agar Allah lindungkan kita daripada perasaan keluh kesah dan duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu keluh kesah, al-hazan tu adalah perasaan sedih, murung, duka cita. So, yang terakhir, satu hadis Nabi SAW untuk kita renung bersama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya disentuh api neraka? Para sahabat berkata, mahu. Dan Nabi menjawab, orang itu adalah hayyin, orang yang tenang, lain orang lemah lembut, qarib orang yang dekat, sahal orang yang tidak mempersulitkan. Jadi sama-sama kita cuba apply A, B, C, D, F, G, H dengan niat mudah-mudahan kita mampu jadi seorang hayyin, seorang yang tenang. Mudah-mudahan itu akan jadi saham untuk kita jadi individu yang lebih baik insya-Allah. Jadi cuba renung-renungkan bila kita diuji dengan masalah overthinking dan apa yang kita boleh perbaiki dengan cara kita menghadapi overthinking. Dan cara bermula adalah dengan apply A, B, C, D, F, G, H dalam kehidupan kita. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.